Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bertemu kita dalam Pendidikan Islam Tingkatan 1 KSSM. Pada hari ini Ustazah akan membincangkan pelajaran keempat bertajuk Allah Subhanahu Wa Taala Penguasa Mutlak. Yang mana tajuk ini merupakan bidang Al-Quran. Dan pada hari ini Ustazah akan mohon ataupun meminta murid-murid sama-sama membaca dan menghafaz ayat berkenaan, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 284 sehingga ayat 286. Semoga murid-murid dapat membaca serta menghafaz ayat tersebut dengan betul, lancar dan bertajwid. Marilah kita sama-sama memperdengarkan bacaan daripada Qari, iaitu surah Al-Baqarah ayat 284. Murid-murid diminta dapat mendengar dengan baik bacaan tersebut dan kamu boleh menghafaz dengan betul, lancar dan bertajwid. Sila dengar bacaan Qari ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kita tengok pula apakah maksud ayat 284 hingga 286 surah Al-Baqarah. Maksud ayat 284 iaitu segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah.
Jika kamu menzahirkan apa-apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian, Dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya dan menyiksa sesiapa yang dikehendakinya, menurut undang-undang. Allah Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu. Maksud ayat 285 surah Al-Baqarah iaitu Rasulullah telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan daripada Tuhannya, dan juga orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami memohon keampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu jualah tempat kembali. Maksud ayat yang ke-286, Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakan dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau mengambil kira kesalahan kami jika kami lupa atau tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan ke atas kami bebanan yang berat, sebagaimana Engkau bebani orang yang terdahulu. Wahai Tuhan kami, janganlah pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum kafir. Okey, sekarang kita tengok pula apakah intisari yang terkandung dalam ayat 284 surah Al-Baqarah berkenaan. Okey, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala amalan manusia, sama ada zahir ataupun batin. Jadi apapun tindakan yang kita buat, apapun amalan yang kita lakukan, semuanya dalam pengetahuan Allah, sama ada apa yang kita lakukan itu zahir ataupun batin, tersembunyi ataupun nyata. Semua dalam pengetahuan Allah. Okey, amalan zahir iaitu amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti solat, puasa, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Maksudnya apa jua amalan yang kita lakukan oleh anggota badan kita ni. Kita buat, jadi kita lakukan dengan anggota badan kita. Jadi banyak antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Itu namanya amalan zahir. Maksudnya kita nampak, kita zahirkan perbuatan tadi. Okey, manakala amalan batin pula ialah amalan yang dapat dirasai oleh hati dan difikir oleh akal. Batin ni maksudnya dalaman, tersembunyi. Hanya kita je yang tahu. Hati kita je yang tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita fikirkan. Okey, contoh kita nak bersedekah, kan? Jadi hati kita ni ikhlas tak? Kita je yang tahu kita nak bersedekah ni ikhlas ataupun tidak. Adakah kita nak sedekah ni kita nak nunjuk-nunjuk? Jadi hati kita je yang tahu apa yang ada di dalam hati ini.
Itu adalah maksud amalan batin. Orang lain tak boleh nak menilai. Yang dapat menilai itu hanyalah Allah. Itu adalah amalan batin. Okey, contoh ikhlas lah. Ikhlas dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu amalan. Okey, apabila ayat 284 surah Al-Baqarah ini diturunkan oleh Allah, okey, apa yang berlaku? Para sahabat terasa bebanan yang sangat berat. Kerana apa? Kerana Allah menilai segala amalan yang zahir dan yang tersembunyi. Okey, jadi para sahabat merasa ayat ini membebankan bagi mereka. Lalu para sahabat tadi telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka dah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas itu Allah turunkan ayat yang ke-285 dan ayat 286 surah Al-Baqarah tersebut kepada Rasulullah. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah intisari yang terkandung dalam ayat 285 surah Al-Baqarah tersebut. Okey, yang mana dalam ayat 285 Allah menyatakan bahawa semua rasul memiliki akidah yang sama. Jadi akidah rasul adalah semuanya sama. Akidah iaitu mentauhidkan Allah lah. Okey, kemudian Rasulullah dan orang beriman yakin dengan risalah tauhid yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Okey, manakala intisari ayat yang terkandung pada ayat 286 surah Al-Baqarah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan hamba-Nya dengan amalan yang tidak mampu dilakukan. Jadi Allah tidak membebankan hamba Dia. Okey, Allah bagi kita sesuatu tu sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Begitu juga dengan ujian. Allah datangkan ujian kepada kita. Kalau kita tak mampu nak hadapi ujian itu, Allah takkan datangkan ujian. Allah tahu hamba-Nya mampu hadapi ujian tersebut, makanya Allah turunkan ujian kepada hamba-Nya. Kemudian setiap amalan manusia akan dihisap pada hari akhirat. Jadi malaikat akan sentiasa mencatatlah segala amal baik zahir dan batin kita sepanjang kita hidup. Malaikat tidak pernah terlepas daripada mencatat amalan tersebut. Jadi di akhirat nanti setiap amalan yang kita lakukan semasa kita di dunia tidak ada satu pun yang terlepas daripada dihisap. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan diberikan ganjaran pahala. Jadi kita dah sedia maklum, kita buat baik Allah beri pahala, kita buat jahat Allah bagi dosa. Okey, itu semua orang dah tahu kan. Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Okey, setiap kejahatan akan dibalas dengan dosa. Samalah dengan apa yang tadi Ustazah bagi tahu tadi ya. Okey, jadi kita buat baik kita akan dapat pahala, jika kita buat jahat kita akan dapat dosa. Okey, amalan zahir dan amalan batin dapat dibezakan melalui contoh-contoh berikut. Okey, kita tengok amalan. Okey, amalan terbahagi kepada dua, iaitu amalan zahir dan amalan batin. Jadi zahir tadi adalah yang kita lakukan, yang kita lakukan secara zahir, secara nyata kita gunakan anggota badan kita, manakala amalan batin adalah
yang dapat kita rasai dengan hati. Okey. Okey, hanya hati kita je yang tahu apa yang kita lakukan. Apa yang ada dalam hati kita. Okey. Okey, kita tengok antara amalan zahir tadi dipecahkan lagi kepada dua, iaitu amalan zahir yang baik. Okey, apa dia antara amalan zahir yang baik yang boleh kita lakukan? Okey, iaitu membaca Al-Quran. Okey, itu adalah amalan zahir yang baik. Maksudnya kita baca Al-Quran, kita baca, kita gunakan anggota badan kita, kita baca Al-Quran. Okey, itu zahir tapi dia baik. Okey. Kemudian kita lakukan solat. Okey, kita gunakan anggota kita untuk melakukan solat. Itu adalah amalan zahir yang baik. Okey, kemudian menolong kawan susah. Okey, kita tolong orang susah, kita guna anggota badan tak? Guna. Kita akan gunakan anggota badan kita untuk bergerak ke sana ke sini kan? Okey, jadi kita dapat tolong kawan yang susah tadi. Itu adalah amalan zahir yang baik. Okey, dan banyak lagi lah contoh-contoh lain Okey. Kemudian kita tengok pula apakah yang termasuk dalam amalan zahir yang jahat. Kita buat amalan zahir tapi amalan zahir tu jahat. Okey, tengok apa dia contoh dia. Contoh yang mudah kita faham. Okey, iaitu malas solat. Okey, kan? Malas solat. Solat tu kan kita kena buat guna anggota kita, tapi kita malas. Itu adalah amalan zahir yang jahat. Kita malas nak buat. Kita malas nak lakukan solat tadi. Okey? Sebab macam-macam faktor kan, gangguan, syaitan bisik jangan solat dan sebagainya. Okey? Malas nak ke sekolah. Berat hati nak pergi sekolah, malas sangat nak bangun kan. Okey, malas ke sekolah. Itu adalah amalan zahir yang jahat, yang tak bagus lah. Jangan diamalkan. Okey, bercakap bohong. Okey, bercakap bohong, kita gunakan anggota kita kan untuk bercakap. Okey, tapi kita cakap yang tak baik, yang tak bagus. Okey, bohong, menipu dan sebagainya. Itu adalah amalan zahir yang jahat. Okey, sekarang kita tengok pula apakah contoh yang termasuk dalam amalan batin pula. Okey, amalan batin yang baik. Batin yang kita tak nampak dalam hati kita ni, tapi dia baik. Okey, contoh dia apa? Bersangka baik. Okey, bersangka baik. Kita sangka orang tu buat baik. Kita jangan fikir yang jahat-jahat. Kita fikir yang positif. Bersangka baik. Maksudnya kita tak nampak benda tu, tapi hati kita yang tahu kita bersangka baik pada seseorang. Itu adalah amalan batin yang baik. Maksudnya tersembunyi benda tu dalam hati kita kan, kita tak nampak pun. Tapi benda tu ada dalam hati kita. Kita bersangka benda yang baik. Okey, itu adalah amalan batin yang baik. Ikhlas. Kita ikhlas buat sesuatu pekerjaan, kita ikhlas. Hanya Allah je yang tahu apa niat kita kan. Itu adalah amalan batin yang baik. Kemudian kita berniat nak tolong orang. Tak kisahlah nak tolong orang susah ke, orang apa ke kan, orang minta pertolongan, kita niat nak tolong orang tersebut. Okey, niat. Benda yang kita tak nampak tapi benda tu ada dalam hati kita. Okey? Itu adalah amalan batin yang baik. Okey, sekarang kita tengok pula apakah amalan batin yang jahat. Benda yang kita tak nampak juga tapi dia jahat. Okey, apa dia? Contoh dia. Okey, riak. Riak, sombong, bangga diri. Dalam hati kita je. Kita tahu kita ni riak ke tidak ke? Kita ni angkuh ke tak ke? Okey, itu adalah amalan batin yang jahat. Okey, riak, ujub, takbur. Okey, masuk dari situ. Okey, bersangka buruk dengan orang, fikir yang tak baik pada orang. Okey, itu adalah amalan batin yang jahat. Begitu juga dengan niat. Niat hendak menipu. Awak dah ada niat dalam hati nak tipu orang, nak aniaya orang. Tapi awak dah niat dah dalam hati awak nak buat kejahatan pada orang dan sebagainya. Itu adalah niat, amalan batin yang jahat.
Okey, kelebihan membaca ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah ini antaranya iaitu kita dapat hindarkan diri kita daripada segala keburukan, malapetaka ataupun gangguan jin, sihir dan sebagainya daripada gangguan manusia. Jadi ayat ini menjadi pelindung sekiranya kita sentiasa amalkan dia setiap malam sebelum kita tidur. Okey, insya-Allah Allah lindungi kita daripada segala mara bahaya. Okey, kalau ada orang nak sihir kita ke, nak pukau kita ke, insya-Allah Allah lindungi kita. Kalau kita sentiasa amalkan ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah ini pada setiap malam. Okey, berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mana beliau telah mendengar Rasulullah bersabda. Beliau dengar Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man qara'a bil ayatain min akhara suratal baqarati fi lailati kafatahu. Okey, yang bermaksud sesiapa yang membaca 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah iaitu ayat 285 hingga 286 pada malam hari, maka kedua-dua ayat ini sudah mencukupi baginya untuk menghindarkan diri daripada segala keburukan, godaan syaitan, gangguan jin dan gangguan manusia. Semoga ayat ini kamu boleh amalkanlah setiap hari. Jadikan dia ayat kebiasaan sebelum kamu masuk tidur. Okey, sebelum kita akhiri PDPR kita pada hari ini, Ustazah mohon kerjasama yang baik daripada semua murid untuk membaca serta menghafaz ayat tersebut. Setelah kamu dah siap hafaz, kamu rakamkan bacaan kamu itu dan kamu hantarkan melalui rakaman video WhatsApp ataupun Telegram kepada Ustazah. Ataupun kamu nak buat video call pun boleh, ataupun kamu nak record suara pun boleh. Untuk Ustazah rekodkan dalam PBD kamu. Okey, akhir sekali Ustazah ucapkan semoga maju jaya dan bertemu lagi kita di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.